iman taubat. Kalau kita mengambil renungan tentang perkataan ini, saya tak baca Quran lagi dah, saya ambil sebagai satu nas awal. Kita berpakaian tuan-tuan bukan sekali sehari, berkali-kali sehari. Mungkin pagi sekian baju, mungkin petang sekian baju, mungkin pagi sekian pakaian, sekian. Pakaian itu sentiasa dekat dengan melekat di badan kita. Pakaian pelbagai lah, mungkin ketika ke masjid baju Melayu lah kan. Betul. Di rumah mungkin t-shirt. Kalau nak ke pasar mungkin dengan baju slap macam yang seluar slap macam-macam, jadi baik. Jadi kalau seorang yang beriman dia tahu bahawa itu pakaiannya, maka dia tak akan menangguh kerja taubat ini. Satulah kita tengok dalam hadis Nabi cukup jelas. Nabi bersabda, wallahi inni la astaghfirullah, aku demi Allah minta ampun pada Allah malam siang. Ada dua hadis. Satu mengatakan Nabi sebut akthar min sab'in marah. Nabi mengucap keampunan, mohon ampun lebih 70 kali. Hadis yang kedua kata mi'atu marah, 100 kali sehari. Seorang manusia begitu macam Nabi SAW yang dosa tak ada, maksiat tak pernah buat, semua suci bersih, tapi air mata menitis, bibirnya dengan ungkapan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bagaimana kita? Jadi bila soalan yang kepada saya tadi oleh yang bertanya tentang orang suka mengetaubat, ya, ini merupakan kelemahan kita. Yang keduanya, saya setuju. Sebab ada kemungkinan antara ciri yang kita taubat ini kerana kita ini dosanya banyak. Iza adnaba al-'abdu binukti sauda. Bila seorang hamba itu berdosa dengan titik hitam sudah ada. Titik hitam sekali buat dosa, titik hitam. Dah puluhan dosa, titik makin banyak. Hati yang putih akan makin kotor gelap. Menyebabkan Allah tutup pintu keampunan kepada orang ini. Satulah kita dalam satu ayat Allah sebut kepada kita. Satu ayat saya nak ambil serungan kepada soalan tadi ialah ayat surah Hud. Ayat nombor 3 Allah kata apa? Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan mohon ampun per Tuhan kamu dan baliklah kepada Allah. Pasti Allah berikan kamu nikmat hidup yang senang, yang bahagia, yang begitu berkat. Yumatti'ukum mata'an hasan. Allah akan beri nikmat hidup yang penuh dengan kemuliaan. Itulah tuan-tuan, tidak selama-lamanya orang yang bersalah ini akan hidup kesempitan. Dengan syarat dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa ramai kalangan kita hamba Allah yang hidup penuh dengan dosa di awal hidupnya, tapi usia penghujung dia kembali kepada Allah. Tenang. Sejarah lamanya penuh dengan kebejatan sosial macam-macam, tapi dia kembali kepada Allah, Allah terima dia balik. Jadi kesimpulannya di soalan pertama tadi ialah bagaimana kita jangan suka menangguhkan taubat ini kerana ia merupakan satu ancaman kepada kehidupan kita. Baik. Yang kedua tentang ciri-ciri orang yang taubat ini. Tuan-tuan, yang pertamanya, orang yang suka menangguhkan taubat, ciri yang pertama yang pasti kita tengok ialah dia tidak cuba untuk mendampingi ilmu. Mencari ilmu, duduk dengan ilmu. Sedangkan isu ilmu ni tuan-tuan, isu penting dalam bertaubat. Saya kata Imam Nawawi rahmatullah, kata Imam Nawawi dia kata apa? Dalam catatan saya dia kata taubat itu wajib. Bila wajib, dia mesti dengan ilmu. Sebab orang nak bertaubat kena ilmu, kena belajar. Saya ingat semalam pun dalam saya tengok semalam rancangan Sabda Datuk Kazim semalam, saya kasih semalam pun disebut semalam. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut orang yang beriman ni dia kena ada 4 keadaan. Kuna alimah, jadi orang yang alim. Yang kedua, muta'alliman, kena belajar. Ataupun orang yang mustami'an, suka mendengar. Keempat, orang yang muhibban. Ini hadis Nabi. Jadi kita hidup tuan-tuan, kena ada ciri macam tu. Tak jadi orang alim, sealim da'i kita pun. Jadi orang yang cinta kena ilmu, suka mendengar. Kemudian, ada perasaan nak mengaji. Jadi orang macam ni tidak akan jauh daripada pintu keampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau tidak ada kekuatan ilmu tadi, maka dia akan berkeadaan tanpa taubat. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang menangguh taubat Tuhan adalah orang yang sudah terbiasa dengan kejahatan, kemaksiatan. Lumrah hidupnya tenggelam dalam kejahatan. Ada satu cerita yang disebutkan dari riwayat daripada Al-Imam Al-Bayhaqi rahmatullahi alaihi. Seorang manusia yang satu ketika dia pernah buat kemaksiatan, kejahatan berpanjangan.
Hidupnya seolah macam itulah. Pagi, petang, malam, siang, jahat, maksiat, jahat, maksiat. Itulah makanan minumannya. Jahat, maksiat, maksiat, jahat. Hinggalah satu ketika, ini daripada Imam Al-Baqi. Saya tak sebut saya detail, tapi mengambil kata-kata beliau, cerita Al-Baqi. Akhirnya orang ini, dalam keadaan dia maksiat itu, ada tegur datang. Siapa tegurnya? Keluarga dia. Tak disebutlah siapa, tapi keluarga dia. Mungkin isteri, mungkin anak dia. Subhanallahil azim, tuan-tuan. Teguran tu rupa-rupanya boleh didik manusia. Dia mula menangis, dia mula meratap, dia mula rasa hibur dan sedih. Akhirnya dia kembali kepada Allah dengan cara mana? Dia tinggal kampung dia, dia pergi satu kampung yang lain. Dia pulang balik setelah beberapa tahun sebagai seorang yang dikira sebagai alim. Alim. Boleh mengajar orang. Ini daripada Imam Al-Baqi. Dia sebut cerita. Saya tak pasti daripada cerita bila, tapi sebut dalam ceritanya. Jadi manusia ni, cirinya bila dia ada kesungguhan. Tak ada kesungguhan, tak akan jadi. Pintu taubat macam mana terbuka sekali. Kalau kita tak masuk, kita akan dapat. Baik. Adapun yang disebutkan tentang apa tadi, bila waktu taubat kita yang terbaik. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Allah SWT Maha Kaya kepada kita. Yang penting pintu taubat Allah buka kepada kita sehingga bila? Nyawa belum dihalqum. Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah terima taubat kita belum nyawa dihalqum. Sekarang tengah menonton TLU, peluang taubat. Tengah makan dengan anak, boleh bertaubat. Apalagi tengah dalam solat, lepas solat lagilah, jam 4 pagi. Maknanya sebelum nyawa dihalqum. Kalau dah nyawa dihalqum dalam keadaan terlentang, tak kenal orang, masa tu pintu taubat Allah tutup kepada kita. Jadi segeralah masuk pintu taubat ini. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah azza wajalla, pintu taubat tuan tidak kecil, dia besar. Boleh masuk di pintu, masalah macam tu. Sebab keluar salat bumi ini boleh masuk pintu pagi, pintu malam, pintu siang, pintu masjid, pintu surau. Di rumah boleh bertaubat pada Allah azza wajalla. Cuma kalau kita nak tengok secara spesifik lah, memanglah ada tempat-tempat yang berkat kita nak bertaubat. Contohnya depan Kaabah, ketika kita pergi buat haji umrah, kita bertaubat di Masjid Nabawi, di Al-Haram, kita bertaubat di Masjid Quba sebagai contohnya, kita bertaubat dalam Rawdatun Nabi di Madinah. Itu di antara spesifik lah. Termasuklah kita bertaubat pada malam Al-Qadar, kita bertaubat pada malam kita Ramadan, spesifik itu. Tapi sebenarnya keluasan tu ada. Jangan pula kita tunggu aku nak taubat, tunggu Al-Qadar tahun depan. Itu terancam betul ya. Soalnya dia tahu ikut lagi. Jangan cakap aku nak taubat bila ke Mekah bulan depan ni. Bulan depan ke Mekah. Tapi nampak sekarang belum buka lagi ni. Nak buka pun Malaysia belum pergi. Benda lagi lah. Sekarang masanya. Betul. Jam sekarang, pagi sekarang. Itu waktunya. Afdal bagi manusia yang segera. Itu yang utama. Saya jawab balik pada tuan-tuan. Afdal taubat bagi orang yang bersegera. Bukan melihat tempat dan situasinya. Segera. Walaupun di rumahnya, di masjidnya, di suraunya, hatta lepas bayang asal subuh sekalipun. Itu yang afdal. Baiklah Ustaz, terima kasih.